recording dulu. Dan saya mute-kan dulu mikrofon. Kalau ada bunyi-bunyi itu dia akan tapislah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa taliq bi alsinatana wa qawwi bi ajnanana wasri' bi aqamana wa khawbi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Seperti biasa kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu kita untuk berkongsikan ilmu kita dalam memahami kalimah-kalimah Al-Quran ya. Okey, hari ini saya akan kongsikan maklumat daripada qurancorpus.com. Rasanya dah dibuka. So, saya share ke skrin dulu. Okey, ini skrin yang kita sudah paparan qurancorpus.com, dah kita buka dia. Turunkan bawah sikit sini. Kita menggunakan word by word ya, word by word. Dan word by word ni macam mana tuan-tuan nak pergi ke kalimah ni, kita tekan word by word di sini. Biasanya kalau kita buka qurancorpus.com pun dia memang di paparan word by word ya. So word by word tuan-tuan pergi dekat bahagian sinilah. Ya, kalau saya highlightkan dengan dengan kotak dia supaya tuan-tuan nampak apa yang kita bincangkan, iaitu pergi bahagian sini ya. Bahagian sini, masukkan, pilih surah Al-Baqarah, iaitu chapter yang kedua ni. Kemudian pilih kalimah ke-11 ya. Kalimah ke-11, iaitu tuan-tuan tekan di arrow ni, dia dipanggilkan drop down arrow tu, boleh pilih ya. Pilih keseluruhan surah dalam Al-Quran tu dia akan senaraikan di sini. Jadi pilihlah yang kedua atas ni, surah Al-Baqarah. Kemudian di bawah ni tekan dia, pilih ayat ke-11 ini ya. Ayat ke-11. Lepas tu tekan go. Tekan go. So dia akan paparkan ayat yang ke-11 tu bermula dengan kalimah yang pertama wa iza, yang kedua qila ya, dan seterusnya sampailah kalimah yang kita nak lihat ialah qalu ni ya. So bila sampai kalimah qalu ni, tuan-tuan tekan di sini ya, dia akan fokus kepada qalu lah, sebab yang ni dia senaraikan semua kalimah ya. Jadi kalau kita nak ingat qalu saja, tekan di sini saja. Qalu, dia bawa kita ke paparan qalu saja ya. So apakah maklumat yang ada di sini ya? Yang pertamanya dia menerangkanlah, dia mengatakan yang qalu tu adalah kalimah yang ke-8. Kalau kita nak tukarkan bahasa Melayu dia, kita right click, translate to Melayu ya. Translate to Melayu, dia akan tukar kepada bahasa Melayu. Jadi dia kata kat sini perkataan ke-8 ya, perkataan ke-8 ayat 2 tu surah Al-Baqarah ayat ke-11, dibahagikan kepada 2 segmen ya. So yang biasanya kita guna 2 komponen.
Ya, dua komponen. Komponen tu apa dia? Dalam bahasa bahasa terminologi bahasa dia panggilkan segmen morfologi, ya. Uh, Segmen morfologi, tapi ini untuk orang yang belajar bahasa lah, ya. Kalau orang biasa macam kita gunakan dua komponen, ya. Kata kerja dan kata ganti. Jadi dua segmen ni ataupun dua komponen tu apa dia? Satu komponen kata kerja dan satu lagi komponen kata subjek. Dia kata kata ganti subjek. Kata subjek tu apa dia? Pelaku dia. Ya. Yang ditandakan dengan komponennya ialah kita ambilkan arrow kan dia. Yang ni, ya. Kata kerja tu yang ni qalu ni dia kata verb dah. Yang V tu verb tu ialah kata kerja, ya. Dan kata ganti subjek yang maksud dia yang ni lah, yang biru tu, ya. Biru tu dia terangkan, dia bagi sebagai indikator dia tu pronoun. PRON tu maknanya pronoun. Bahasa Melayu kata kata ganti nama, ya. Kata ganti nama. Dan kata ganti nama ni berperanan sebagai komponen subjek, iaitu pelaku, ya. Dia hijau akan bantu untuk kita dengan warna sekali. Qalu ni komponen, kita panggil komponen kata kerja. Waw aliziyadah tu komponen fa'il, ya, komponen pelaku. Itulah membentuk fi'il madhi, ya. So diterangkan sini, dia kata kata kerja sempurna. Dalam tafsir perkata tu dia kata kala sempurna, ya. Dua-dua kita kena kenal lah, ya. Maksud dia kala sempurna tu ialah kata kerja sempurna fi'il madhi, ialah jamak maskulin orang ketiga. Sini pun diterangkan lebih sikit maklumatnya berbanding dengan Quran perkata tu, ya. Quran kata tu dia tak terangkan apa, bilangan tidak terang, jantina tidak terang, kumpulan sama ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga pun tidak diterangkan, ya. So kita, untuk kita mahir mengenal kalimah, kita gunakan dua-dua, ya. Kadang-kadang kita guna lebih pada dua lah, tapi sekurang-kurangnya yang dua digital Al-Quran ni tuan-tuan kena mahir, ya. Kemudian dikata kata dasar. Ya, ini dia kata dasar. Ya, ini konsep kata dasar, iaitu saya kotakkan dia. Kata dasar, ya, kata dasar ni ialah perkataan yang asas, ya, yang membangunkan kalimah-kalimah Al-Quran. Dikata ini kata dasar terdiri daripada 3 huruf. Yang ni yang kita selalu bincangkan, 3 huruf akar tu, ya, iaitu qaf, waw, lam, ya. Qaf, waw, lam. Dan dia bagi lagi maklumat di sini, dia kata apa? Akhiran al-waw tu, maksud dia akhiran al-waw tu yang ni lah, waw dan alif ziyadah tu, itu dia masukkan, ya. Akhiran al-waw ialah kata ganti nama subjek yang dilampirkan. Lampirkan apa? Muttasil. Ya, mana lampir tu, ini terjemahan Google, ya. Jadi mungkin dia tak apa tepat. Di attach, kalau bahasa Melayu dia apa, yang dilekatkan sekali lah, yang dicantumkan sekali dalam satu kalimah tu dipanggilkan muttasil, ya. Dia Google ni dia terjemahkan sebagai dilampirkan. So bila dia kata subjek, ya, di sini pun dia telah kata tadi subjek, dan sini pun dia kata sekali lagi kata ganti nama subjek. Yang ni dia maksudnya apa? Fa'il, pelaku, ya. Jadi pelaku adalah salah satu daripada pronoun isim dhamir, ya. Tetapi isim dhamir itu ada spesifik fungsi dia, ialah pelaku, ya. Sebab isim dhamir boleh jadi objek juga. So dalam konteks ni dia kata dia adalah pelaku. Ya. Itu beberapa maklumat yang kita boleh dapati daripada korpus Quran, korpus.com, ya, untuk
membantu ya tuan-tuan dan puan-puan belajar untuk menguasai kalimah-kalimah Al-Quran, mengenalnya dengan baik, dengan teliti ya. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nak mencelah sekejap. Macam Ya, mana kita nak ubah kepada bahasa Melayu Ustaz? bahasa Melayu ya. Saya ni Ya. sebab dah apa ya, dah selalu guna dia automatiknya ya. Kalau tidak, kalau untuk first time tuan-tuan pergi dekat sini ya, ada kanan ni ada 3 dot tu ya. Okey, cuba Oh, tengok kat 3 dot tu, dia ada translate. Mana dia ya? Uh, setting tu. Setting, Setting. setting. Ah, Dalam setting. setting ni Tukar. language ni ya, Okey. ada belah kiri ni language kan. Hmm. Okey. Okey, okey. Terima kasih Ustaz. Language lah, lepas tu dia ada website will show you current preferred language ya. So kalau nak bahasa Melayu, ambil yang ni lah. Hmm. Okey, okey. Terima kasih Ustaz. Ambil Malay tu dia akan ambil Malay pada mantu tu dia translate kepada Malay. So bila dah buat macam tu, lain kali bila dalam bahasa Inggeris kita right click saja, dia dah ada di sinilah. Okey, okey. Translate tu Melayu ya. Kalau kita tekan di sini Melayu, kalau kita okey, kalau nak tukar balik ke bahasa Inggeris, automatically dia bagi kita feature kat sini, suruh pilih English ke Melayu. English ke Melayu. Sekarang ni Malay. So kalau nak tukar balik ke English, tekan saja di sini. English balik. Nak Malay, tekan saja. Sebab setting tu kita dah buat tu, dia akan ada bantu kegunaan tu lebih cepat sikit lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey ya, cuba kita tengok apa lagi maklumat yang ada di bawah ya. Ini lepas tu di bawah tu dia beri penerangan dia kepada kita kiri dan kanan. Ya. Kiri ini dia nerangkan apa yang ditandakan dengan V dengan pronoun ya. Ini sebenarnya pronoun lah. So V itu di sini penerangannya, iaitu kata kerja majmuk. Majmuk tu jamak lah. Atas tadi dia gunakan jamak. Mana dia tadi? Ni jamak ya. Majmuk dan jamak tu dua-dua boleh guna ya. Apa beza dia? Majmuk dan jamak. Jamak tu dalam bentuk aktif, yang ni dalam bentuk pasif. Majmuk sempurna, maknanya fi'il madhi majmuk ya. Fi'il madhi yang jamak, maskulin ialah muzakkar, orang ketiga ialah ghaibun, iaitu akan memberi erti mereka ya, mereka. Pronoun dia kata ganti nama subjek, iaitu isim dhamir fa'il. Isim dhamir fa'il. Itulah maklumat yang diberikan kepada kita. Ya, tuan-tuan kena biasakan supaya mahir ya, kalimah-kalimah tu dalam mengumpulkan maklumat-maklumatnya untuk mengenal kalimah tu dengan lebih tepat ya. Dalam belah kanan ni dia beri dalam bahasa Arab dia ya. Bahasa Arab dia. Ya, iaitu fi'il madhi wal waw dhamir, wal waw tu dan waw dhamir tu maksud di mana? Yang ni lah. Waw dengan wali zaidah ni Arab dia panggil waw ya. Dia panggil waw. Untuk QHS Academy kita gunakan waw dan alif ziyadah sekali, bukan waw saja ya, sebab dia datang sekali ya, datang sekali. Jadi sebab kita nak membezakan, kadang-kadang kita gunakan tambahan tu waw nun dan juga tambahan-tambahan lain yang kita sebut waw nun. Kalau waw nun, kalau waw alif ziyadah kita sebut waw alif ziyadah saja, bukan waw saja ya. Kalau belajar tradisional Arab, bahasa Arab, dia kata waw saja ya. So maksud kalau waw ni ialah waw alif ziyadah tu.
waw dhamir itu ialah waw al-ziyadah muttasil. Yang ni dipanggil muttasil tu mana apa? Dia lekat sekali dengan dalam satu kalimah, dia tidak berasing. Ya, sebab dia fa'il ni. Fa'il dia boleh sekali ataupun dia boleh berasing. Kalau berasing dia panggilkan munfasil. Yang ini dia sekali melekat dengan kata kerja tu dia panggilkan muttasil, ya. Okey, fi mahalli raf'in, ya, fi mahalli raf'in, itu bahasa Arab lah, ya, dalam kedudukan rafa', marfu' maksud dia tu, ya. Apa yang dalam kedudukan rafa' tu ialah fa'il dia tu, yang inilah. Jadi waw ni dhamir tu dia mengatakan waw dhamir muttasil tu ialah fa'il. Fa'il ialah pelaku, yang inilah subjek ni. Ya, fa'il tu ialah subjek ni. Ya, dan subjek dia tu dalam mengambil status apa? Raf'un. Raf'un maknanya rafa'. Rafa' adalah marfu'. Semua subjek kepada kata apa? Kata kerja mesti mengambil apa? Status yang marfu', ya. Jadi kalau tuan nak menerangkannya, jangan ikut Arab ni, ya. Melainkan tuan-tuan memang dah mahir Arab lah. Kita gunakan penerangan bahasa Melayu dia, ya. Iaitu kita kata kat dia fi'il madhi yang tak ada di sini apa dia? Maklum dia tidak ceritakan kepada kita, ya. So apa kalau tidak ada disebut maklum ataupun majhul, bermakna kalimah tu adalah fi'il madhi maklum, ya. So cara kita menerangkan kita buat dalam style kita orang Melayu lah, ya. Melayu saya gunakan bahasa Rumi di sini untuk membantu tuan-tuan macam mana nak membuat penerangan dia, ya. Atas ni, ya. Nah, ini Arab dia. Kalau tuan-tuan nak belajar menulis dalam Arab pun boleh lah, tapi itu mungkin kemudian lah, ya. Untuk permulaan ni, gunakan cara menerang bahasa Melayu dia, ya, iaitu fi'lun fi'lun madhi ma'lum. Ma'lum. Okey. Lepas tu wazan. Ada tak disebut wazan sini? Ya. Tak ada. Ya, dia tidak sebut. Kalau biasanya dia kalau wazan dia akan tulis di sini bentuk, ya. Bentuk nombor berapa. So kalau tuan-tuan dia tidak ada sebut bentuk tu, mana dia wazan 1. Tu cara dia, ya. Wazan 1. Kemudian masukkan jantina dia, sini dia ada sebut maskulin, ya. Maskulin kita gunakan muzakkar. Okey. Ada tak dia sebut apa bilangan? Ada. Yang ni majmu' tu. Itu bilangan dia, ya. Jadi kita masukkan bilangan dia sekali, jamak. Kalau nak guna majmu' pun boleh, ya. Jamak. Okey. Lepas tu ini fi'il madhi, ya. Fi'il madhi i'rab kepada fi'il madhi sini dia tak cerita, ya. Dia tidak berikan maklumat tu. Kita boleh tambahkan dia, ya. Bila fi'il madhi kita katakan dia apa? Dia sebab sentiasa mengambil baris atas. Kita katakan mabni bil fathati. Ataupun kalau tak nak guna bil fathati, boleh gunakan dengan baris fathah. Iaitu nak menunjukkan status dia, ya. Status dia tak ada i'rab, ya. Dia cuma ditandakan dengan baris atas, ya. Sebab dia mabni, mana dia tidak berubah, dia sentiasa baris atas. Itulah maksudnya mabni dengan baris atas, ya. Kalau bahasa Arab dia biasa kita kata apa? Kita bracketkan yang ni. Maksud dengan baris atas tu biasanya kita menggunakan mabni bil
fathati. Itu maksudnya. Bil fathati maksudnya dengan baris atas. Apa yang dimasukkan dengan baris atas? Huruf yang terakhir ni, lam ni ialah baris atas. Ya, baris atas. Tapi sini baris depan tu kenapa? Ada sebab dia, ya. Asal dia ialah qala, bukannya qalu. Sebab tu dia katakan mabni bil fathati, dengan baris atas. Itu kata kerja komponen qalu ni, ya. Yang sebenarnya ialah qala. Kemudian barulah kita masukkan komponen yang kedua, waw alif ziyadah tu, ya. Masukkan dengan fa'il. Fa'il ialah pelaku. Fa'ilnya, ya, fa'ilnya iaitu pelakunya. Apa dia? Waw alif ziyadah. Kalau kita sudah belajar dalam kelas intensif asas tu, kita sudah belajar isim dhamir, ya. Isim dhamir, dia adalah isim dhamir. Isim dhamir orang lelaki, ya, iaitu muzakkar. Orang ketiga di sini, orang ketiga ni ialah ghaibun, ya, ghaibun. Ghaibun. Itu maksudnya orang ketiga tu. Bahasa Arab dipanggilkan ghaibun. Kalau orang kedua, mukhatabun. Orang pertama, mutakallimun. Ya. So, itu dia masuk ke orang ketiga tu, ghaibun. Kalau tak nak gunakan ghaibun, kita boleh gunakan apa? Orang ketiga. Banyak cara, ya, kita untuk menerangkan ni, ya. Sebab bahasa ni dia bukannya sains, bahasa ni art. Jadi tuan-tuan boleh banyak cara untuk, ya, menerangkannya. Jadi apa yang dimasukkan muzakkar jamak tadi ialah sebenarnya dia nak menunjukkan kepada fa'il dia, ya. So kalau kita tidak menerangkannya di dalam di dalam kata kerja, tak mengapa, ya. Kita terangkan jamak ni dengan muzakkar ni, kita ambil dia masuk dalam penerangan. Bila kita menerangkan fa'il, kita masukkan dia dalam fa'il tu, ya. Masuk dalam fa'il. So kita kopikan kat situ. Muzakkar kita dah buat tadi, tu sini tak payah, ya. Kita masukkan jamak tu dalam penerangan kepada fa'il. So bila kita kata jamak muzakkar tu, dia merujukkan kepada fa'il dia, ya. Jadi bila kita menerangkan fa'il, jantina dan juga bilangan tu masukkan dalam bahagian penerangan fa'il dia. Isim, domain, muzakkar, ghaibun, jamak. Kemudian akhir sekali masukkan i'rab kepada fa'il. Tadi i'rab apa? I'rab kepada fa'il madhi. Dia ada dua komponen. Kata kerja pun ada i'rab dia. Komponen pelaku pun ada i'rab dia, ya. So i'rab tu kita kata yang marfu', sebab dia adalah subjek, ya. Dia subjek, dia marfu'. Itulah penerangan bagi qalu tu. Kita buat style dalam bahasa kita lah, ya. Bahasa kita, ya. Kalau sebab kita tak belajar bahasa Arab lagi. Bahasa Arab communication kita tak belajar. Kalau belajar tu bolehlah, ya. So kita gunakan ini penerangan kepada qalu. Okey, cuma dia masukkan mutasil, ya. Boleh jaga mutasil kat situ. Kat mana nak masukkan mutasil? Isim, dhamir, masukkan mutasil kat sini, ya. Mutasil. Muzakkar, ghaibun, dan orang ketiga, iaitu orang ketiga jamak yang marfu'. Itulah penerangannya, cara kita membuat penerangan kepada
kalimah ya. Okey. Itu banyak dah maklumat yang kita boleh kumpulkan ya. Hari ni, lepas ni saya nak tunjukkan tuan-tuan macam mana nak menggunakan maklumat ni supaya nanti kita boleh kumpulkan dalam template QHS vocabulary itu ya. Yang tuan-tuan yang mana yang telah attend workshop kita tu, kita macam mana nak gunakan dia supaya kita dapat kumpulkan dia ya. Nanti saya tengok saya punya template dah buka ke belum. Ada ya, ada buka. Okey. Yang ni apa kita buat, maklumat ni kita print screen dulu, simpan dia di dalam screenshot, in case kalau kita nak rujuk balik, kita boleh rujuk balik ya. Jadi sekarang ni yang saya padamkan dulu, yang ni kita pergi ke mana? Pergi ke clear drawing, and then kita pergi ke, tuan-tuan tengok sini, untuk setiap perkataan ni dia ada dictionary dia ya. Tuan-tuan tengok kat bawah ni, dia ada apa? Dipanggilkan concordant ni ya, concordant ni, senarai kejadian perkataan ni. So sekarang ni apa kita buat? Kita nak tahu qalu ni bagaimanakah digunakan di dalam Al-Quran, dalam bentuk, berapa banyak bentuk digunakan ya, dalam ayat mana dan dalam bentuk bagaimana ya. So dia bersabit dengan apa? 3 huruf akar qaf waw lam ni. Jadi maknanya kalau kita tekan sini concordant ya, ini sebenarnya asalnya bahasa Inggeris tapi sekarang dah dimelayukan. Concordant ni ialah senarai kejadian perkataan ini, iaitu perkataan yang berkait dengan qalu ni di dalam Al-Quran berapa kali digunakan ya, bermakna perkataan yang dibangunkan daripada 3 huruf akar qaf waw lam ya. Iaitu kita pergi di sini, tuan-tuan tekan concordant ni ya. So sekarang ni dia bawa kepada kita seluruh kalimah yang digunakan daripada qaf waw lam. Di sini pun dia ada bantu kita ya. Root dia kata qaf waw lam ni. Ya, qaf waw lam ni dia kata berapa kali digunakan dalam Al-Quran? 1620 kali. Ya. 1260 kali digunakan. Mana senarai dia? Inilah. Tuan-tuan lihat, dia bermula daripada yang pertama sekali di dalam Al-Baqarah ayat ke-8. Ya, maknanya daripada perkataan yang dibangunkan daripada qaf waw lam ya, digunakan sebanyak 1620. Ya, ini paparan yang pertama ni dia tunjukkan 50 saja. Jadi bermakna kalau 1620 bermakna banyak muka surat lah. Jadi sebab tu tuan-tuan kalau tengok di bawah tu ada berapa muka surat? Ya, dia ada senarai ni, banyak lagi ni. Ini baru 11 tunjuk ni. Ya, kalau tuan tekan ke arrow ni ya, banyak lagi. Ya, ke kanan tu maknanya banyak lagi muka surat yang dia akan tunjukkan ya. Jadi untuk memaparkan keseluruhan 1620 perkataan yang digunakan daripada qaf waw lam ini ya. Jadi ini muka surat selepasnya itu dah masuk muka surat kedua ni ya. Kalau nak muka surat ketiga, tekan 3. Kalau nak pergi muka surat ke-8, tekan muka surat ke-8 ya. So kalau kita tekan muka surat ke-8, ini senarai dia. Ya, bermakna sekarang ni dalam kumpulan berapa? 351 hingga 400. Kes yang ke 351 hingga 400. Tak habis lagi, banyak lagi ya. Dia semua sekali berapa? 1600 tu. Ya, bermakna banyak muka surat. Sebagai contoh, dalam muka surat yang ke-8 ni, surah ke-6 ya. Surah ke-6 ialah surah apa dia? Selepas surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am ke? Ayat ke-90, perkataan ni apa? Qul. Ni. Qul la as'alukum alaihi ajran
Itu dan seterusnya lah ya. Lepas tu qalu, qul, semua ni dibangunkan daripada qaf waw lam ya. Qaf waw lam. Dan berbagai jenis lah. Qultum, taqulu semua ni adalah dibina daripada qaf waw lam. Ataquluna ya, menjadi kalimah di dalam ayat ke berapa? Ayat ke 28 surah yang ke 7 Al-A'raf maksudnya ya. Dia mengambil kalimah taquluna dalam bentuk soalan. Kalau kita besarkan sikit, apa tu, hamzah yang pertama tu kita panggilkan hamzah istifham ya. Istifham. Taquluna ni ialah bentuk fi'il mudhari' yang jamak marfu' ya. Jadi apakah ya kamu mengatakan ke atas Allah? Itu makna dia. Do you say? Ini bahasa Inggeris dia pun bagi dia punya terjemahan dia ya, dalam bentuk soalan. Hamzah qata' tu dipanggilkan hamzah istifham ya, untuk membina kalimah tu dalam bentuk soalan. Okey. Dan sekarang ni selepas tuan-tuan dah lihat senarai ni, kenalkan jenis-jenis perkataan tu ya, bagaimana nak mengumpulkannya nanti di dalam QHS vocabulary di sini ya. Yang mana kita boleh mengumpulkannya supaya kita akan dapat melihat jumlah peratusan kalimah-kalimah yang kita sudah kenal ya, sudah kenal dia. So kita boleh masukkan dalam template ni. Jadi tadi qaf waw lam kita masukkan di mana? Kita masukkan bahagian qaf. Tengok sini ada qaf, sini ya. Qaf. Yang bermula dengan alif, ba, ta semua tu, ini semua ada kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif bermula dengan alif, ini 3 huruf akar bermula dengan ba, 3 huruf akar bermula dengan ta. So sini qaf waw lam maknanya dia akan masuk bahagian ni lah. So kalau kita masuk dan kita simpan dia, kita kira berapa jumlah tu, so dia akan keluar di bawah ni. Yang tuan-tuan sebagai contoh sini dah kalimah yang dibangunkan daripada huruf ain, huruf akar pertama ialah jumlah dalam Al-Quran ialah 366, tapi tuan-tuan baru kenal 9. Ini contoh saja ya. Ini sampel saja. Ya. Kalau yang pertama tu alif tu apa makna dia? Kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar bermula dengan huruf alif dalam Al-Quran adalah sebanyak 1148 kepada kalimah-kalimah yang kita sudah mengenal pasti ya. Dalam Quran jumlah dia 1148. Tapi yang kita baru kenal baru 71. Ya, itu sebagai contoh. Ya, so dia ada formula yang dah dibuat ni, nanti tuan-tuan boleh belajar. Mungkin kita akan buat workshop yang kedua ya, untuk membantu tuan-tuan menggunakan macam mana nak mengira. Hari ini saya nak tunjukkan saja ya, macam mana nak mengira jumlah ya, jumlah ni. Okey, nanti tuan tengok mana datangnya 1148 dengan 71 ni. Ya. 1148 satu ni ialah tuan-tuan pergi ke helaian alif ni, yang mana alif yang kanan sekali di bawah ni. Ni dia ya. Belum sampai lagi. Ini belah kiri ni ada arrow ni, tekan arrow kat tepi ya. Nak ke kanan, nak ke kiri, tepi ni ambil helaian alif ni. So helaian alif ni kalau tuan-tuan tekan, dia ini kalimah-kalimah yang kita telah kenal dan kita simpan dia di dalam template ni ya. Contohnya kalimah yang dibangun daripada alif, ha dengan zal. Ini 3 huruf akar dia. Dia alif ya. Jadi kita masuk ke dalam helaian alif ni lah. Jadi contoh alif khaza ni dia ada kata dasar dia, iaitu khaza, yang mengerti mengambil. Inilah contoh-contoh kalimah yang kita kenal dalam Al-Quran. Bukan semua kita masukkan, tak cukup tempat, yang kita ambil sampel saja. Ambil sampel saja di sini. Ya. Sampel ada dalam kita bahagikan dia dalam mengikut wazan. Yang ni row ni adalah wazan 1. Jadi khaza, kalimah yang dibangunkan daripada alif khaza ni dalam wazan 1,
sebanyak berapa? 136. 136. Lepas tu, alif khazal juga boleh mengambil bentuk kalimah dalam wazan ketiga. So, wazan ketiga kita tengok berapa semua sekali dalam Al-Quran, ada 9. Yang tuan-tuan kenal baru 2. Ya. Kalau kenal 2, type 2 di sini. Kalau dah kenal 9, type 9 lah. Lepas tu letakkan sampel dia. Ini contoh saja. Ya. Kalimah dalam bentuk wazan ketiga. La tu'akhizna yu'akhizukum ni adalah kalimah mengambil bentuk wazan ketiga. Dalam alif khazal juga akan mengambil bentuk wazan ke-8. Ya, bentuk wazan ke-8 dalam Quran berapa semua sekali? 128. Tuan-tuan baru kenal 12. Tulis 12. Kalau tuan-tuan dah kenal 20, tulis type 20. Contoh, ya, sebagai contoh. Kita boleh ubah ni mengikut berapa yang kita sudah kenal kalimah wazan ke-8, ya, yang dimulakan oleh alif, kha dan zal, ya. Ini lepas tu masukkan sampel. Ini sampel saja ya. Tuan-tuan boleh ini kolom ni kalau nak banyak lagi boleh tambah dia kalau perlu ya. Kalau tak perlu ambil dalam 10 kolom saja cukup ya untuk menunjukkan apakah contoh-contoh kalimah di dalam Al-Quran yang mengambil bentuk ini. Wazan pertama kita masuk berapa tu? Ada masukkan 2, 4, 6, 8, 11. Contoh. Yu'khazu fa'akhazatkum akhazna khuzu an ta'khuzu wa akhazna dan sebagainya. Itu contoh saja ya. Tapi jumlah yang semua sekali berapa? 136. 136 tu bukanlah lain-lain. Dia banyak berulang kali pun ya. Sebab tu kita ambil contoh-contoh ni, dia sebenarnya berulang kali pun di dalam senarai ya. Senarai Al-Quran tadi ya. Besok kita akan sambung macam mana nak mencari yang 136 ni ya. 136, 9 dan 128 ni. Mana kita dapat? Yang merah ni kita kata kat atas tu apa? JK. JS. Bawah kolom JS jumlah sasaran. Jumlah sasaran tu maknanya jumlah dalam Al-Quran yang perlu tuan kenal. JK yang baru kenal. Daripada maknanya daripada 273 ya yang yang ni campur 3 ni jadi 273 dalam 3 wazan ni tuan-tuan baru kenal berapa? 42. Itulah sebagai contoh ya. Baru kenal 42 sebab berapa mana 20 wazan 1 baru kenal 20. Wazan ketiga baru kenal 2. Wazan ke-8 kenal 20. Ya, tetapi besok kalau dah banyak kenal ni, katalah dah kenal 100. Ya, tukar ke 100. Jadi, jumlah dia lebih lah. Dia automatically ada formula dalam tu. Ya. Wazan ketiga semua ada 9. Ya, tuan-tuan dah kenal 7. Sebagai contoh. Walaupun tak habis, baru 7. Dia akan klik terus tukar dia punya jumlah kat situ. Ya. So, bila sini bertukar, jadi nombor tu akan dia transfer ya. Dia akan pergi transfer ke mana? Dia akan pindahkan berapa jumlah dia campur 127 ni campur 35 campur 2 bawah ni dan sebagainya pada kalimah lain. Dia akan masuk ke bahagian tadi ya. Summary ni dia akan nampak sekarang ni sudah 164. Tadi 71. Ya, dia automatically dia akan tukar di sini. Bila bertukar sini, jumlah sini pun akan bertukar. Ya. Dan tukar, dia akan campurkan dengan yang ini, jumlah sini akan bertukar, jadi peratusan tu pun akan automatically akan bertukar. Ya. Itu kita sambung besok lah ya, sebab hari sekarang dah 7.57, dah lebih masa dah. Ya. Sebab untuk membantu tuan-tuan dan perempuan yang mana kita dah berikan template ni, guna pakaikan. Pertamanya ialah nak mengenal macam mana nak gunakan bahagian ni, acuan-acuan ni, dan itu kita telah kongsikan workshop hari Ahad baru ni. Lepas pada ni kita akan buat satu workshop lagi ya, macam mana nak menggunakan, nak menyimpan kalimah-kalimah dalam tadi qalu kita akan simpan di mana? Ambil bahagian qaf, mana qaf? Sini qaf. Ni ya. Ini bawah ni. Ambil halayan qaf. Jadi tuan-tuan masuk ke bahagian qaf. Sekarang ni qaf ni masih kosong lagi.
untuk template ni masih kosong ya. Kita telah masukkan beberapa maklumat kata terbitan kepada kalimah-kalimah yang tertentu. Jadi qalu tuan-tuan boleh tambahlah nanti ini bahagian qama, wazan ke-10 dia istaqama. Jadi qalu boleh buat yang kosong ni ya. Yang ni format ni tuan-tuan boleh tambah dia ya, boleh copy je, boleh sebanyak mana kat bawah ni tambah beberapa untuk perkataan-perkataan lain ya. Jadi qalu buat yang kosong ni, lepas tu masukkan maklumat tadi di dalam ni, apakah kalimah-kalimah contoh-contoh yang berkaitan dengan qalu tu. Lepas tu jumlah dalam apa tu, dalam Quran nanti masukkan bahagian ni ya. Yang ni tuan-tuan boleh apa saja ya, boleh copykan je, ambil dia copy, letak di sini, paste, dia akan tambah format tu ya. Okey, nanti besok kita akan tunjukkan macam mana nak menggunakannya ya, sebab sekarang ni dah berlebih masa kita ya. Doktor nak tanya boleh sekejap je. Ya, Macam mana nak guna link yang doktor bagi tentang nak switch daripada Rumi ke Jawi tu? Rumi ke Jawi. Saya cuba guna, dia macam dia tak jalan, tak tahu kenapa. Mana Rumi yang ke Jawi yang mana ya? Ada untuk check kita punya Setting tadi. Setting. Ha? Setting tu yang tukar bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu. bukan yang tu. Yang tu untuk ada link yang kita nak check kita punya sama ada Jawi kita ni betul atau tidak. Oh, I see. Okey. Pergi ke sini ya. Tengok sini. Saya ambil under Quran Academy ke, saya masukkan ni ya, Malay, Rumi, Jawi, Converter. Converter. Okey. Okey ya. Sebagai contoh kalimah apa? Kita nak pembentukan lah ya. Type je sini. Pembentukan. Apa? Pembentukan, tengok ya. Ejaan dia, kalau dia tak betul ejaan, dia tak akan keluar ya. So dia kena betul lah ejaan dia tu. Nampak? Dia akan keluar Jawi dia situ. Okay. Ya. Tapi yang ni pun tak betul sebenarnya ya. Dia sebenarnya pembentukan, dia ada kaf. Pembentuk, lepas tu ada kaf nun ya. Tapi kebanyakannya betul ya. Yang ni apa ya? Ambil perkataan lain apa dia? Yang selalu kita gunakan apa? Terjemahan lah ya. Terjemahan. Okey. Tu dia. Terjemahan. Ya. Dia immediately switch lah. Kita tak perlu nak toggle ke enter semua, tak perlu. Tak payah, dia akan straight away keluar Jawi dia. Okey. Betul kan ni terjemahan? Ya. So sementara tu kita gunakanlah yang ni ya. Tetapi sebenarnya terjemahan ialah ada A lepas mim tu. Terjemahan. Ya. Sebab ini pun dia gunakan Google punya converter ya. Dia tak apa accurate, tapi bolehlah untuk membantu kita untuk permulaan lah. Ya. Nanti kita akan polish lagi lah. Okey, terima kasih doktor. Sama. Okey, siapa yang bertanya tadi tak sempat tak nampak dalam apa? Saya Normah. Normah ya, okey. Okey, so untuk hari ini kita berhenti di sini dulu ya. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi besok ya. Kita pun masih qalu pun masih tak sempat buat pembentukan kalimah lagi. Tak apa, kita cuba bantu untuk dapatkan maklumat daripada digital Al-Quran untuk membantu kita mengenalnya insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Taqabbalallahu amin. minkum. Minna Minna wa wa minkum. minkum Taqabbal ya taqabbal ya karim. karim. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. So, Haji Sabirin dah dapat guna ibu kah? Dah boleh masuk kah? Belum, tak boleh. Tak Dia boleh tak ada lagi. yang ada slot untuk masuk apa password tu. Dia terus kepada untuk beli, untuk daftar. Okey, link yang itu. Okey. Yang doktor bagi untuk daftar tu. Link yang sama ke? Saya ingat lain Oh, link ya, tu. ya, okey. Okay. Dia patutnya bila dah daftar, dia akan hantar link dia. Oh, tak ada. Mungkin dia dah hantar kat email. Oh. Cuba, Email. cuba tengok dalam email. Kalau tidak, saya hantarkan link tu nanti kat Haji punya WhatsApp lah. Ya. Terima kasih doktor. Hantar tu, lepas tu saya bagi password tu sekali ya. Ya. Klik kat situ, masuk password, dah boleh guna. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Okay. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.